Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk kelas hari ini kita masih lagi dalam bab 1 nombor nisbah. Okey, minggu lepas cikgu ada ajar kamu berkenaan dengan operasi asas aritmetik yang melibatkan integer, di mana operasinya kita dah belajar berkenaan dengan penambahan dan juga penolakan. Okey, penambahan integer positif dengan positif, penambahan dengan integer positif dan negatif, penambahan antara integer negatif dengan negatif. Cikgu harap kamu masih ingatlah di mana yang cikgu pesan dekat kamu supaya kamu ingat apabila ada pertemuan dua simbol, contohnya positif dengan positif, maka jawapan tersebut akan menghasilkan integer positif. Okey, kalau penambahan atau penolakan tersebut bergabung integer negatif dengan positif ataupun positif dengan negatif, kedua-dua ni akan menghasilkan jawapan dalam integer negatif. Manakala kalau integer negatif bertembung dengan integer negatif akan menghasilkan jawapan dalam integer positif. Jadi untuk penambahan dan penolakan, cikgu harap kamu boleh uh, hafallah benda ni. Okey, hari ni cikgu nak memberi pelajaran pula berkenaan dengan pendaraban dan pembahagian. Okey, operasi darab dan operasi bahagi pula. Okey, yang pertama. Yang pertama ni kalau kamu tengok cikgu hanya tulis positif, simbol positif, darab dengan positif sama dengan positif. Apa maksudnya ni? Okey, maksud di sini apabila integer positif didarabkan dengan integer positif, maka jawapan yang akan terhasil adalah integer positif. Sebagai contoh, cikgu bagi 3 darab dengan 4. Okey, sekiranya tidak ada simbol negatif pada 3 dan 4, maka dekat situ kita tahu bahawa 3 dan 4 adalah integer positif. Okey, jadi 3 darab dengan 4, maka terhasillah jawapannya 12. Sepatutnya kita tulis, kalau kita tak tulis positif pun dah tak apa dah. Kita tulis 12 pun dia menunjukkan positif 12. Okey, seterusnya kita tengok pula apabila integer positif didarabkan dengan integer negatif, maka apa yang akan terhasil jawapannya? Jawapan tersebut akan menghasilkan integer negatif. Okey, sebagai contoh, cikgu tulis dekat sini 3. Okey, 3 ni kita anggap sebagai integer positif lah. Sebab apa? Simbol positif tu tak perlu ditulis kecuali untuk simbol negatif sahaja. Okey, jadi 3 darab dengan integer negatif, negatif 4. Okey, di sini cikgu nak tekankan bahawa apabila operasi darab dekat sini dan seterusnya didarabkan dengan integer negatif, maka kamu perlu letak kurungan padanya. Okey, perlu kurungkan nilai negatif 4. Kalau integer dia positif macam contoh yang pertama ni, tak perlu letak kurungan. Okey, jadi untuk nilai integer negatif perlu letak kurungan apabila dia bersebelahan dengan darab, simbol darab. Jadi bila didarabkan 3 darab dengan negatif 4, maka apa yang terhasil? Integer positif dan negatif akan menjadi negatif 12. Okey, dia sama konsep macam penambahan dan penolakan yang cikgu terang minggu lepas. Okey, seterusnya apabila integer negatif darab dengan integer positif, maka dia akan menghasilkan integer negatif lah. Apabila negatif dengan positif, dia akan jadi negatif. Jadi contoh dekat sini cikgu bagi negatif 3 darab dengan 4. Okey, negatif 3 darab dengan 4. Okey. Jadi negatif 3 darab dengan 4, negatif dan juga positif yang kita tak nampak ni tapi kita tahulah dia positif. Negatif dengan positif dia akan menghasilkan negatif. Jadi 3 darab 4, 12. Okey, seterusnya kalau integer negatif didarabkan dengan integer negatif, maka dia akan hasilkan integer positif. Jadi dekat sini kita tengok, oh depan ni dia ada negatif, belakang pun dia ada negatif. Jadi kita tahu dah dekat jawapannya sudah tentu positif. Jadi kita darablah
integer 3 darab dengan 4. Maka terhasillah 12. Okey, itu untuk pendaraban. Sama juga untuk pembahagian. Okey, cuma konsep dia dekat sini kamu kena ingat, kalau simbol positif bertemu dengan positif, dia akan menghasilkan positif. Okey. Jadi dekat sini cikgu tunjuk dekat kamu integer positif dibahagikan dengan integer positif. Jadi contohnya 6 bahagi dengan 2, dia akan dapat 3. Okey. Seterusnya, kalau integer positif dibahagikan dengan integer negatif, maka dia akan hasilkan jawapan integer negatif. Jadi dekat depan ni positif, dengan belakang ni negatif, maka dia akan hasilkan negatif. Jadi 6 bahagi dengan 2, dia akan dapat 3. Okey, seterusnya yang ketiga, kalau integer negatif dibahagikan dengan integer positif, maka dia akan dapat integer negatif. Jadi depan ni contohnya negatif 6 bahagi dengan 2. Jadi negatif dan 2 depan ni adalah positif, dia akan dapat negatif. Jadi 6 bahagi dengan 2, dia akan dapat 3. Jadi jawapannya adalah negatif 3. Okey, seterusnya apabila integer negatif dibahagikan dengan integer negatif. Okey, jadi dia akan dapat satu hasil bahagi dalam bentuk positif integer. Okey, jadi kita tengok dekat sini negatif 6 bahagi dengan negatif 2 sama dengan, okey, negatif dengan negatif kita letak siap-siap. Okey, positif. Positif ni tak perlu tulis. Jadi kamu terus ambil 6 bahagi dengan 2 dapat 3. Itu sahaja untuk pendaraban dan pembahagian integer. Jadi cikgu harap kamu fahamlah berkenaan apabila dua simbol bertemu, iaitu positif dan juga negatif. Okey, seterusnya cikgu nak pergi kepada yang ketiga, iaitu gabungan operasi bagi integer. Okey, apa maksud gabungan operasi bagi integer ni? Okey, gabungan operasi bagi integer ni operasi yang melibatkan tambah, tolak, darab, bahagi dan juga operasi yang mempunyai kurungan. Okey, tanda kurung. Okey, kalau kamu tengok dekat sini yang cikgu petakkan ni, dekat sini cikgu ada ringkaskan tentang penyelesaian operasi bagi integer mengikut tertib. Okey, apabila ada satu ayat matematik yang ada tambah, darab, bahagi, jadi kita kena selesaikan mengikut tertib. Okey, tertib operasi. Sebagaimana yang kamu belajar sebelum ni waktu kamu darjah 6, cikgu percaya kamu dah belajar berkenaan dengan gabungan operasi. Jadi kamu dah tahu dah apabila dapat satu ayat matematik, dia ada kurungan, dia ada tambah, dia ada bahagi. Jadi kamu perlu selesaikan yang mana dulu. Jadi saya rasa kamu dah tahu, tapi tak apa, cikgu akan terangkan juga. Okey, kalau dekat sini, kalau kamu tengok dekat sini, yang pertama sekali mesti selesaikan yang ada kurungan. Okey, tanda kurung. Dan seterusnya, apabila dah selesaikan yang ada tanda kurung, baru kamu selesaikan sekiranya ada tanda darab ataupun bahagi. Dan seterusnya, akhir sekali baru tambah atau tolak. Okey, jadi kita tengok contoh yang pertama. Okay, contoh yang pertama ni ayat matematiknya adalah negatif 8 darab dengan dalam kurungan negatif 2 tambah 3 tolak 4. Okey, dekat sini kamu akan nampak ada 3 benda. Okey, yang cikgu garis tanda 2 line ni. Yang pertama ada operasi darab, yang kedua ada tanda kurung, yang ketiga ada operasi tolak. Okey, jadi yang mana yang kita perlu selesaikan dulu? Jadi kita rujuk balik kepada penyelesaian yang cikgu terang tadilah. Sekiranya ada kurungan, kita perlu selesaikan kurungan dahulu. Jadi dekat sini cikgu garis nombor 1 perlu selesaikan kurungan. Jadi kita selesaikan kurungan. Dalam masa yang sama kita tulis dulu sama dengan salin balik yang depan. Negatif 8 darab dengan dalam kurungan negatif 2 tambah 3. Tekan kalkulator. Negatif 2 tambah 3 kamu tekan sahaja kalkulator. Okey. Jadi kamu tekan kalkulator negatif 2 tambah 3. Okey, cikgu tunjuk macam mana negatif simbol negatif tu. Bagi yang tak tahu, untuk simbol negatif, kalau simbol negatif tu ada dekat sini. Okey, ada dekat sini. Okey, kalau ada simbol kurungan dekat sini,
Jadi dekat sinilah kamu tekan negatif 2 tambah 3. Okey. Jadi kamu tekan negatif 2 tambah dengan 3. Okey. Dia nampak? Jadi sama dengan dia akan dapat 1. Sorry. Negatif 2 tambah 3 dia akan dapat 1. Okey. Jadi minta maaf dekat sini cikgu tulis okey 1. Ada kesilapan sikit. Okey. Seterusnya apa yang perlu kita buat? Kita tengok pula operasi apa yang ada. Okey, kita selesai dah negatif 2 tambah 3 dapat 1. Lepas tu salin balik di belakang dia tolak 4. Seterusnya kita tengok pula dalam ayat matematik ni kita dah selesaikan kurungan. Jadi apa perlu kita selesaikan seterusnya? Perlu selesaikan darab ataupun tolak. Jadi kita tengok balik penyelesaian ikut tertib ni. Kurungan dah, seterusnya kalau jumpa darab ataupun membahagi, kita kena selesaikan dulu sebelum kita selesaikan tambah ataupun tolak. Jadi yang kedua kita mesti selesaikan negatif 8 darab dengan 1. Okey, jadi negatif 8 darab 1 kamu akan dapat negatif 8 tolak 4. Okey, tadi cikgu silap lah. Okey, seterusnya. Yang ni kamu tekan kalkulator sahaja sebab yang terakhir kan operasi tolak, jadi tolak terus kamu akan dapat sama dengan negatif 12. Okey, jawapan akhir dia negatif 12. Okey, jadi dekat sini itu adalah contoh yang pertama. Okey, contoh yang kedua pula. Contoh yang kedua, dia bagi 7 darab dengan 2 dalam kurungan negatif 3. Mananya operasi dia kan? 2 dengan kurungan negatif 3. Okey, untuk makluman kamu, kamu perlu ingat bahawa suatu nombor apabila dirapatkan dengan kurungan, kurungan ini mewakili sebagai operasi darab. Okey, jadi dekat sini cikgu keluarkan 2 dalam kurungan negatif 3. Okey, kita letak 2 darab dalam kurungan negatif 3. Okey, jadi kena ingatlah apabila ada kurungan ni contohnya macam 3, 4. Okey, dalam kurungan 4. Apa maksud? Dia maksudnya adalah 3 darab dengan 4. Okey, jadi dekat sini ni adalah untuk operasi darab dan juga ada operasi tambah. Jadi yang mana perlu kita selesaikan dulu? Semestinya operasi darab dulu. Jadi kita selesaikanlah 2 darab dengan negatif 3. Tadi cikgu dah bagi tahu 2 ni positif, integer positif apabila didarabkan dengan integer negatif. Jadi positif dan negatif dia akan jadi negatif. Okey. 2 darab dengan 3 dapat 6. Okey, seterusnya kamu kena guna pakai balik penambahan yang kamu belajar sebelum ni. Apabila kamu buat penambahan dengan integer negatif, di mana operasi tambah apabila bertemu dengan simbol negatif, dia akan bertukar menjadi operasi tolak. Okey, iaitu negatif lah. Okey, jadi 7 tolak 6, dia akan dapat 1. Boleh faham sekat tu? Okey, seterusnya kita pergi ke nombor 3. Contoh yang ketiga. Okey, contoh yang ketiga ni dia bagi 4 tolak 12 bahagi dengan negatif 2 tambah dengan negatif 1. Okey, kamu tengok saya dah petakkan dekat operasi bahagi. Di mana kita kena selesaikan operasi bahagi dulu. Sebab di awalnya operasi tolak, di akhirnya operasi tambah. Jadi operasi tambah dan tolak perlu diselesaikan kemudian. Sekiranya kita ada operasi bahagi ataupun darab. Jadi kita kena selesaikan dulu operasi bahagi. Dekat sini saya petakkan supaya tak memeningkan kepala. Okey, jadi 12 bahagi dengan dalam kurungan negatif 2. Ini pun dah saya terang konsep pembahagian untuk integer positif dengan integer negatif, maka dia akan dapat hasil jawapan dia mesti dalam negatif, di mana positif dan negatif dia akan hasilkan negatif. Jadi 12 bahagi dengan 2 dia akan dapat 6. Okey, jadi dekat sini kamu turunkan dulu 4 tolak dekat sini baru selesaikan 12 bahagi dengan negatif 2 dapat negatif 6. Seterusnya positif turunkan tambah, lepas tu turunkan negatif 1. Okey, seterusnya kamu nak selesaikan yang mana? Okey,
kita selesaikan daripada depan sampai ke belakang sebab positif dengan negatif tak kisah. Yang mana-mana dulu boleh selesai. Jadi yang mudahnya kita ambil start daripada depan dan ke belakang. Okey. Daripada depan ni kita tengok 4 tolak dengan negatif 6. Okey, dekat sini ada pertembungan antara simbol negatif dengan negatif. Jadi kamu kena tukarkan dulu. Apabila negatif dengan negatif, maka dia akan jadi positif. Okey, jadi dekat sini kamu tulis 4 negatif dengan negatif, terus tulis operasi tambah 6. Okey, seterusnya dekat sini pun dia ada pertembungan simbol positif dengan negatif. Maka kamu tukarlah positif dengan negatif, dia akan jadi negatif. Di dekat sini pun kamu tulis tolak 1. Okey, jadi kamu dah boleh buka kurungan dekat sini. Kurungan yang ada ni dah boleh dibuka apabila tiada lagi pertembungan dua simbol. Okey, seterusnya kamu tambah dan tolak seperti biasa. 4 tambah 6, 10, tolak dengan 1, 9 jawapan dia. Okey, seterusnya contoh yang terakhir. Okey, contoh yang terakhir ni kamu tengok dalam bentuk pecahan kan? Di mana? Negatif 12 tambah dengan dalam kurungan negatif 6 darab dengan 3 per. Per ni apa maksud dia? Per ni adalah operasi bahagi. Bahagi dengan negatif 22 tambah 24. Okey, dekat sini sebelum ni saya kata kalau nampak operasi bahagi kena bahagi dulu. Tapi kalau sekiranya dia buat macam ni, negatif 20 bahagi dengan 10 tambah 1. Okey, yang ni kamu boleh selesaikan terus. Sebab apa? Atas dan bawah kedua-duanya hanya nombor tunggal. Tiada ayat matematik di atas ataupun di bawah. Jadi kamu boleh selesaikan. Tetapi dekat sini, dekat atas dia bukannya nombor tunggal. Dia dalam operasi lagi. Jadi kamu kena selesaikan dulu yang atas dan yang bawah supaya dia menjadi satu nombor tunggal. Okey, macam ni. Okey, jadi kita tengok satu persatu yang atas dulu. Di bahagian atas ni dia ada operasi tambah dan juga darab. Okey, jadi dekat sini kita guna balik tertib operasi tadi, kita selesaikan yang darab dan juga kita tukarkan tanda positif dengan negatif sebab dia bertembung simbol. Jadi dekat sini minta maaf, negatif 6. Okey, dekat sini kita selesaikan dekat darab dulu. Negatif 6 darab dengan 3 dapat negatif 18. Jadi negatif 12 turun balik tambah buka kurungan negatif 18 tutup kurungan. Lepas tu buat pembahagi. Berbahagi dengan negatif 22 tambah dengan 4. Okey, seterusnya kena selesaikan pula negatif 12 tambah dengan negatif 18. Dekat sini ada positif dan negatif, maka dia akan menghasilkan operasi tolak. Okey, jadi negatif 12 tolak 18 bahagi dengan negatif 22 tambah 24. Jangan tinggal untuk ayat matematik. Kamu kena salin balik bagi yang kamu tak selesaikan lagi. Okey, walaupun kamu dah selesaikan satu, mesti salin balik ayat matematik yang tidak diselesaikan lagi. Okey, seterusnya cikgu sambung dekat sini. Kita selesaikan atas dan bawah sekaligus. Okey, negatif 12 tolak dengan 18, dia akan dapat negatif 30. Bahagi dengan negatif 22 tambah dengan 24 dapat 2. Okey, jadi dekat sini dia dah terbentuk nombor tunggal. Okey, dia tak ada tambah apa-apa lagi di belakang dia ataupun darab apa-apa lagi di belakang dia. Jadi dekat sini baru kita boleh selesaikan operasi bahagi. Okey. Jadi hasil jawapannya adalah negatif 15. Jadi cikgu harap kamu fahamlah untuk konsep dalam bentuk pecahan ni, per ni, dia mesti selesaikan ayat matematik yang atas dan juga yang bawah dahulu, baru kita bahagikan kedua-duanya. Okey, jadi cikgu harap kamu boleh ulang tayang tengok video yang cikgu dah sharekan ni dan terima kasih di atas tontonan kamu semua dan cikgu harap video ni dapat memberi manfaat kepada kamu walaupun kita masih tidak dapat berjumpa lagi tapi kita masih cikgu buat cikgu bagi share dalam bentuk video je lah. Okey, buat sementara ni kamu jumpa dalam bentuk video sahaja. Okey, setakat tu saja video cikgu pada hari ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.